Nora mencampak kunci rumah ke dalam bakul kecil di atas meja kopi ruang tamu bangsa purinya. Bayangan tilam dan bantal terlintas di depan mata. Mujur esok hari Sabtu. Dia sudah merancang untuk tidur hingga waktu tengah hari. Jam di dinding berdetik dengan kuat. Tinggal lagi 10 minit sebelum pukul 3 pagi. Nora mengeluh, menyumpah majikannya di dalam hati. Waktu hujung minggu pun mereka dikerah untuk bekerja overtime. Pintu bilik teman serumahnya dijeleng. Nora membongkok dan memeriksa ruang di bawah pintu. Gelap. Mestilah dia dah tidur, hatinya berbisik. Nora segera menapak ke bilik tidur selepas mematikan lampu ruang tamu. Bulu roma di belakang tengkuknya tiba-tiba meremang ketika dia melintas ambang pintu bilik tidur. Dia segera membuka suis lampu dan menoleh, merenung keadaan ruang tamu yang gelap gelita untuk beberapa saat. Aku penat sangat ni, hatinya memujuk. Nora mengempas punggung ke atas tilam dan menguap luas. Jika ibunya ada di situ, sudah pasti orang tua itu menegur Nora yang langsung tidak menutup mulut. Nora berbaring. Segala tekanan kerja dilepaskan ketika dia menggeliat. Seluruh otot tubuhnya meregang. Dia berasa sangat lega dan bebas. Tilam di bawah tubuhnya sangat empuk, ibarat tenggelam ke dalam lautan kapas. Angin panas tiba-tiba ditiup halus ke telinganya. Nora tersentak dan berpaling semula ke arah pintu. Ruang tamunya kelihatan seperti lebih gelap dari tadi. Dia merenung ke dalam lautan hitam yang tidak berpenghujung itu. Perasaan gelisah menyelubungi benaknya. Dia segera bingkas dan menutup pintu. Kemudian, tuala di atas penyidai dicapai. Air pancur sejuk menggigit kulitnya dan bau wangian oren dari syampu mandinya sangat menyegarkan. Perasaan Nora kembali ceria. Dia bersenandung sambil menyental span di atas kulit, membersihkan daki di leher dan muka. Matanya dipenuhi buih ketika telinga Nora terdengar suara seorang wanita sedang bercakap dari ruang tamu. Dia kelam kabut mencapai tuala dengan mata yang tertutup. Ros, kau ke tu? Nora menjengolkan kepala dari pintu bilik air. Teman serumahnya tidak menyahut. Suara berkenaan masih jelas seperti sedang bercakap seorang diri. Nora bergegas keluar dari bilik air. Ros? Daun pintu bilik tidurnya ditarik dengan perlahan-lahan. Seorang hos rancangan jualan barang-barang dapur sedang menunjukkan demonstrasi menggunakan blender terpampang di kaca televisyen. Nora mengerut dahi. Lampu ruang tamu dan dapur terang benderang. Ros, kau kat dapur ke? Nora menapak ke dapur. Kosong. Tombol pintu bilik Ros dipulas. Ia berkunci. Hati Nora sedikit jengkel dengan sikap membazir teman serumahnya yang membiarkan TV dan lampu terpasang. Dia mematikan semula suis lampu dapur dan ruang tamu. Alat kawalan dicampak ke atas sofa setelah TV dimatikan. Baru beberapa langkah dia menapak ke bilik, ruang tamunya terang kembali. Bunyi suis diketik jelas kedengaran. Nora menoleh dengan perlahan-lahan. Bulu roma di belakang tengkuk dan lengannya berdiri berceracak. Ketika dia masih terlopong cuba menghadam situasi tersebut, lampu dapur juga kembali terpasang. Kali ini Nora nampak dengan jelas suis di dinding bergerak dengan sendiri. Matanya terbuntang luas. Ros, bangun Ros. Pintu bilik Ros diketuk dengan kelam kabut. Ros membuka pintu. Matanya sembam dan sepet. Dia menggaru-garu kepala yang tidak gatal. Rambutnya kusut. Kenapa terjerit-jerit ni Nora? Pukul berapa dah ni weh? Ros, teman aku malam ni. Aku rasa rumah kita kena kacau lah. Nora menarik tangan teman serumahnya. Hah? Kau biar betul. Jap, kau tengok ni. Nora mematikan semula suis lampu dapur dan ruang tamu.
Mereka berdiri kaku selama beberapa saat. Tak ada apa pun. Dah lah, kau penat je kot. Tiba-tiba, switch lampu dapur diketik, diikuti oleh lampu ruang tamu dan akhirnya TV pula terpasang sendiri, memaparkan desiran hitam putih tamat siaran. Mata Ros membuntang luas. Dia memandang muka Nora dengan mulut yang terlopong. Jomlah tidur bilik aku. Nora menarik pergelangan tangan Ros menuju ke biliknya. Mereka terkocoh-kocoh. Bulu roma masing-masing meremang. Selama ni tak pernah kena kacau pun. Aku dah lah tidur seorang-seorang tadi. Itulah pasal aku tengah mandi tadi dia kacau. Mereka berdiri berhampiran dengan pintu bilik Nora dan merenung ke dalam ruang tamu. Rancangan di televisyen tiba-tiba bertukar dengan sendirinya. Seolah-olah seperti ada orang yang menggunakan alat kawalan jauh. Dua sekawan itu tersentak dan mengundur beberapa langkah. Ros segera menghempas daun pintu bilik Nora. Apa tu? Makin kuat pula dia kacau ni. Nora mengeluh. Ros mengintai menerusi ruang bawah pintu. Ruang tamu sudah kembali gelap dan senyap. Dah senyap kat luar tu. Ros duduk di birai katil Nora. Kau rasa apa pasal tiba-tiba kena kacau pula rumah kita ni? Selama ni tak ada pun. Nora bercekak pinggang. Kot ia pun pergilah pakai baju dulu. Nora mengekek dengan teguran rakannya itu. Gelaknya seperti dibuat-buat dan kedengaran gementar. Dia sebenarnya berasa sangat lega kerana sudah tidak berseorangan lagi. Entah ada benda ikut kau balik tadi. Ros memberikan buah pendapatnya sambil membetulkan bantal. Kemudian dia terus berbaring. Nora menyarung baju tidurnya. Mana ada benda tu ikut aku. Terlupa syut mulut kau ni. Nora bersila di atas katil di sebelah Ros. Pandangannya masih terpaku pada pintu bilik. Manalah aku tahu kau balik lewat-lewat macam ni. Lepas tu terus kita kena kacau. Aku sorang-sorang tadi okey je. Nora termenung untuk seketika sebelum memencak-mencak. Aduh. Dia mengeluh. Apa pasal? Ofis aku pun kadang-kadang macam ni juga. Dia main-main switch lampu, lepas tu gerakkan barang dekat pantry. Siapa overtime lewat-lewat malam memang kena kacau lah. Tapi tadi kita orang ramai, tak ada pula kena kacau. Kan aku dah cakap mesti ikut kau dari ofis ni. Aduh, janganlah dia buat macam rumah sendiri pula lepas ni. Dah kita kena pindah pula. Malaslah aku nak cari rumah baru. Nora mengeluh lagi. Apa pasal pula kita kena pindah? Dialah yang patut berambus. Sibuk je. Mereka tergelak. Hilang rasa takut untuk sementara waktu. Kemudian Nora bingkas dari katil. Dia merapatkan telinganya ke pintu bilik. TV terpasang lagi? Ros bertanya. Tak ada dah, senyap dah tu. Kemudian Nora mencapai switch lampu. Kau nak tutup lampu? Aku tak boleh tidur dalam terang, Nora menjawab. Takkan kita nak jaga sampai pagi? Sambungnya lagi. Ros cepat-cepat menarik selimut dan berkelubung. Nora mengetik switch lampu dan terus melompat ke atas katil. Dia juga menyelinap masuk ke dalam selimut sambil mengekek. Mereka berdua berbaring merenung siling di dalam gelap. Masing-masing memasang telinga. Aku rasa tak ada dah ni. Mesti dia dah tidur. Nora berseluruh. Celaka punya hantu. Kacau je aku nak tidur. Mereka ketawa. Buka lampu, buka TV, lepas tu tinggal. Bil api kita yang bayar. Nora menambah. Mereka mengekek dengan lebih galak. Masing-masing kembali senyap selepas puas ketawa. Janganlah tutup lampu. Bulu roma Nora meremang-remang. Dadanya berombak. Ada sesuatu yang kurang menyenangkan dengan suara tersebut. Kerana dia pasti itu bukan suara Ros. Ros? Kau ke yang cakap tu? Bukan akulah.
Mereka bergerak lebih rapat antara satu sama lain dan berpelukan. Tiba-tiba kedengaran bunyi tapak kaki bergerak mengelilingi katil. Kemudian ia bergerak ke arah pintu. Ros, kau dengar tak tu? Nora berbisik. Dakapannya semakin erat. Aku dengar. Ros menjawab. Dada Nora tiba-tiba menjadi sejuk. Suara Ros kedengaran sangat jauh dari telinganya. Suis lampu diketik. Seluruh biliknya terang benderang. Ros berdiri berhampiran dengan suis lampu dan pintu. Tetapi wajahnya bukan lagi mirip teman serumah Nora. Tubuh keding yang tidak berbalut seutas benang itu tinggi lampai, hampir mencecah siling. Kulitnya pucat kebiruan, berkedut-kedut dan dipenuhi jeragat. Mata wanita itu terbelalak. Dia menyeringai luas menampakkan barisan gigi kuning dan gusi hitam. Rambutnya pula panjang mengurai dan kusut masai. Janganlah tutup lampu. Makhluk tersebut berkata. Nampak pun. Satu lagi suara halus berbisik ke telinga Nora. Ros yang dipeluk erat tadi sudah berubah menjadi mayat berbungkus kapan. Wajahnya sudah habis mereput, yang tinggal hanyalah tengkorak yang masih berdarah. Berbola matanya terjojol luas. Nora menjerit dengan semahu-mahunya. Dunianya gelap dan berpusing-pusing. Anak tekak Nora seperti terbakar, pedih kerana masih terpekik-pekik, persis orang histeria. Ros menamatkan panggilan telefon dan mengeluh. Terlalu mahal bayaran deposit rumah sewa yang sedang dirisik. Iklan rumah kosong di dalam buku notanya dipotong dengan pen. Nampaknya dia perlu mencari lagi rumah sewa. Tergerak hatinya untuk menghubungi ibu Nora. Sangat kasihan dia memikirkan nasib teman serumahnya itu yang diganggu ketika dia keseorangan. Menurut ibu Nora, teman serumahnya itu masih belum pulih dengan sepenuhnya. Dia masih meracau-racau dan histeria jika lampu bilik dihidupkan pada waktu malam. Nora lebih selesa berada di dalam gelap. Ros membuat keputusan untuk melawat Nora di kampung halaman pada hujung minggu nanti.